Kita masuk ke pembahasan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri mengenai rang undang-undang perbekalan 2021 dan usul anggaran pembangunan 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua Speaker. Sebelum you teruskan, saya nak satu peringatan, kalau boleh habiskan dalam 40 minit. 40 minit. Ya, betul. Okay. Yang amat berhormat Tuan Chow Kun Yeow, Ketua Menteri. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya untuk merakamkan ucapan terima kasih ke atas ketepatan yang diberikan untuk membuat pengguluman saya yang pertama dan juga untuk sidang DUN kali ini ke atas ucapan bajet 2021 Negeri Pulau Pinang yang bertemakan transformasi pemulihan dan ketahanan ekonomi ke arah dimensi baru terbilang. Saya yakin dan percaya dengan peruntukan yang telah disediakan dalam Belanjawan 2021, rakyat akan mendapat banyak manfaat dari pelbagai program yang akan dirancang dan dilaksanakan di bawah portfolio saya yang telah dijenamakan sebagai portfolio MMK Agroteknologi dan Keselamatan Makanan ataupun Food Security, Pembangunan Luar Bandar dan Kesihatan pada tahun 2021 kelak. Okey. Merujuk kembali kepada ucapan bajet, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, suka saya nyatakan di sini bahawa sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 2.1 bilion atau 2.2% kepada KDNK Negeri Pulau Pinang. Jelaslah di sini bahawa sektor pertanian sangat penting kepada kerajaan negeri, bukan sahaja bagi menjamin keselamatan makanan. Walaupun kita negeri yang kecil, tetapi sawah kita adalah kedua tertinggi menyumbang pada yield padi sebagai contohnya. Dan juga kita adalah pengeluar aquaculture yang terbesar dan juga kita juga adalah pengeluar ikan tuna yang terbesar di Malaysia. Yang berhormat Yang di-Pertua, Timbalan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebagai pengerusi yang bertanggungjawab ke atas agroteknologi dan keselamatan makanan ataupun food security, pembangunan luar bandar dan kesihatan, saya rasa ketiga-tiga portfolio ini saling berkait rapat, terutamanya disebabkan saya menjadi HESCO semasa pandemik COVID. Dengan mengambil visi 2030, Negeri Pintar dan Hijau berteraskan keluarga inspirasi negara di bawah strategi inisiatif memodernkan dan mempelbagaikan agriculture lestari lantur, meningkatkan ekonomi dengan menaikkan pendapatan isi rumah. Saya akan memastikan bahawa kesemua dasar yang dirancang akan mencapai visi negeri ini. Saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada Ketua Menteri yang telah meluluskan bajet tambahan untuk 2021 untuk tabung usahawan tani. Sebab untuk pemohon tabung usahawan tani, dia punya syarat-syarat tak susah seperti kalau nak mohon microkredit ataupun mendapatkan daripada bank. Ia adalah sangat mudah dan kita akan saya sedang dalam proses telah meluluskan dalam mesyuarat baru-baru ini untuk menukar kaedah supaya duit itu boleh disalurkan dengan lebih cepat. Kerajaan negeri telah membutuhkan RM750,000 bagi tabung usaha tani sejak 2015 hingga Oktober 2019
dan telah memberi penambahan lagi 250,000 sehingga kini seramai 156 orang pengusaha industri asas tani telah menerima manfaat daripada program ini. Cadangan yang berhormat Sungai Dua untuk meningkatkan taraf ekonomi golongan petani khususnya usahawan industri asas tani dengan penyediaan bajet perlu menyeluruh dan ditujukan pada semua peringkat termasuk peniaga-peniaga kecil, petani dan golongan belia. Disebabkan oleh itu, sebagai contohnya, apabila berlakunya pandemik COVID masa bulan Mac, apa yang saya telah minta masa tu dalam mesyuarat pada Mac 18 kepada Menteri Pertanian bersama dengan esko-esko lain ialah supaya sektor pertanian diberi kelonggaran dan supaya petani-petani dapat merentas daerah dan membuat kerja-kerjanya tanpa halangan sebab kita tidak mahu pada masa itu apabila berlaku makanan-makanan ataupun hasil-hasil pertanian yang terpaksa dibuang. Jadi disebabkan oleh pandemik ini, kita di sektor pertanian alhamdulillah kita dah dapat kita panggil kita sebagai critical sector. Jadi critical sector ini meletakkan petani-petani dan juga industri asas tani untuk mereka menghasilkan keluaran mereka tanpa banyak halangan, insya-Allah. Okey. Sebagai rekod, agihan peruntukan pembangunan bagi 2020 berjumlah 4.94 juta yang melibatkan 19 butiran projek telah mengambil kira kumpulan sasar di setiap daerah. Selain peruntukan dari kerajaan negeri, kumpulan sasar juga dibantu melalui agihan peruntukan pembangunan dan dari kerajaan persekutuan dengan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak 2.09 juta. Seramai 993 orang petani telah mendapat manfaat dari pelaksanaan projek dan program di mana sebahagian besar penerima manfaat dari segi khusus mempertingkatkan kemahiran para petani. Bagi peruntukan pembangunan negeri tahun 2020, terdapat 3 skop umum yang telah diberi perhatian, iaitu insentif dan bantuan kepada kumpulan sasar, penyediaan khidmat sokongan dan kemudahan latihan, penyediaan dan baik pulih kemudahan jabatan. Di samping itu, pihak kerajaan negeri juga telah menubuhkan jawatankuasa pemulihan ekonomi dan saya telah dilantik sebagai pengerusi Task Force Makanan. Di situ kita telah mempunyai beberapa mesyuarat untuk membentang dan memanggil semua-semua wakil-wakil industri dan persatuan untuk membentang suara mereka di dalam mesyuarat apa yang mereka hadapi semasa pandemik ini berlaku. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dari segi aquaculture sebagai contohnya, sektor aquaculture adalah yang di Pulau Pinang adalah yang terbesar. Di sini apa yang telah berlaku ialah semasa COVID berlaku tidak ada jualan sebab ekspor kurang ataupun tidak ada, dan harga ikan aquaculture telah turun. Sebagai contohnya, RM36 per kilo ke RM26 per kilo sebagai contoh untuk ikan merah, dan ikan kerapu RM80 per kilo sebagai contoh.
Tapi still harga ikan-ikan aquaculture ini masih kalau kita tengok adalah ikan-ikan yang harganya lebih mahal. Jadi para nelayan, perbincangan kita dengan saya dengan ketua-ketua unit nelayan, mereka juga kita harus beri pengiktirafan kepada nelayan. Maknanya mohon mencelah sikit. Terima kasih penanti. Saya tertarik dengan apa yang dibangkitkan oleh penanti tadi berkaitan dengan usaha-usaha untuk membantu golongan-golongan rakyat yang di bawah, petani, peternak dan sebagainya, dan industri kecil. Cuma kita hanya sekadar memberi bantuan untuk dia melaksanakan program. Finishing dia tak ada. Untuk kita bantu pasaran, kalau boleh kita bincangkan sekali untuk bantu memasarkan, kerana ini merupakan masalah yang paling penting dihadapi oleh IAT dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan peruntukan tadi 4.94 juta. Saya cuma nak tekankan di sini, kebanyakan sebahagian besarnya kita belanjakan untuk pengembangan ataupun latihan kursus, dan untuk pengeluaran produk tak begitu banyak disalurkan untuk pengeluaran produk ataupun hasil-hasil pertanian. Jadi kalau boleh diseimbangkan, diagihkan kursus ni kepada mungkin organisasi lain boleh buat bantu, daripada agensi persekutuan juga boleh bantu untuk kita buatkan extension ataupun latihan. Dan mengapakah dimasukkan peruntukan untuk pembaikan bangunan pertanian ni dalam peruntukan untuk dalam 4.94 juta tu? Kita khususkan peruntukan ni untuk petani, nelayan dan sebagainya, tapi dimasukkan juga pembaikan pejabat, bangunan dan sebagainya. Jadi saya rasa dia merugikan lah kalau kita masukkan peruntukan tu. Peruntukan tu boleh diambil daripada tempat lain, mungkin daripada keuangan negeri dan sebagainya. Tak payah kita sentuh duit yang untuk petani tu, kita gunakan untuk yang lain. Terima kasih. Terima kasih semua dua. Semasa berlakunya COVID ini, yang kita rasa impak yang baiknya ialah sebagai contoh ya, bila tidak berlaku projek-projek dan tidak ada laut-laut yang kapal-kapal dari negeri lain yang datang, ramai nelayan mendapat tangkapan hasil yang lebih baik. Sebagai contohnya, kalau sekarang ni dekat Sungai Batu mereka mendapat RM500 tangkapan udang sehari, dan juga di Teluk Kumbar. Dan ada beberapa nelayan yang muda, even ada wanita macam Syahira, dia meningkatkan online sales sebagai contohnya. Jadi tetapi terdapat juga di beberapa kawasan, sebagai contohnya di Bagan Ajam dan beberapa kawasan lain, Cangkat, di mana nelayan-nelayan menghadapi penurunan hasil ikan. Jadi bila dalam perjumpaan dengan nelayan dan juga dengan koperasi sebagai contohnya Angkasa, dan juga nelayan-nelayan sungai yang menghadapi penurunan hasil ikan dan udang, mereka telah mencadangkan dan memohon agar pendapatan nelayan boleh dipelbagaikan ke arah agropelancongan. Sebagai contohnya, ada usaha koperasi Angkasa untuk menambahkan, sebagai contohnya, dan juga nelayan-nelayan, unit nelayan sendiri, sebagai contohnya di Kampung Tembus, jati Kampung Sungai Tembus, dan juga Lahad Inding yang ada paya bakau sebagai contohnya, untuk mereka membangunkan agropelancongan untuk nelayan, dan juga di Cangkat sebagai contohnya bawa fishing trip. Jadi kita juga
di peringkat kerajaan negeri, saya dah bangkitkan perkara ini untuk membantu nelayan-nelayan dan juga pihak aquaculture. Mereka juga ada memohon supaya mereka dibenarkan untuk membuat aktiviti agropelancongan. Disebabkan bila berlakunya COVID, ekspor yang selalu yang berlaku, macam for example aquaculture, selalunya dia akan hantar ikan-ikan yang hidup ke Hong Kong dan ada macam 20 trip yang akan datang sebagai contoh di Penang. Tapi bila berlakunya pandemik ini, pelanggan-pelanggan dari luar negara tidak dapat masuk ke Pulau Pinang. Jadi mereka telah mohon supaya para nelayan dan juga pesawah-pesawah menuju, maknanya perbagaikan ekonomi mereka melalui agropelancongan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok di Kampung Terus, di Kampung Terus yang telah dimulakan beberapa tahun lepas sejak 2017 dan especially 2018, dia start dengan tak ada jeti, tak ada apa-apa, tetapi pihak mereka telah membangunkan diri mereka sehingga pada tahun ini Penang International Paddy Festival, which is actually gotong usaha mereka, usaha nelayan-nelayan dan bersama pesawat padi dengan orang-orang kampung, dan mereka telah dinobatkan Penang International Paddy Festival ataupun Pesta Padi Antarabangsa Pulau Pinang telah mendapat Excellence Award untuk inisiatif hijau, dan award yang paling tinggi di Malaysia dari MLAA, iaitu Malaysia Landscape Architect Award. Jadi ini salah satu cara untuk membantu penduduk kampung, nelayan dan pesawah untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sebagai contoh di Langkawi dulu mereka mula dengan 2 bot nelayan saja. Lepas tu bila mereka membuat satu koperasi, mereka bertambahkan bot mereka jadi exactly tapi beratus lah, dan mereka mendapat award daripada UNESCO. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha-usaha kami di mana nelayan-nelayan telah mohon supaya prasarana jati mereka diletakkan tempat jualan ikan, tempat makan, supaya ia boleh meningkatkan pelancong-pelancong domestik untuk datang ke kawasan mereka dan menambah pendapatan bagi nelayan dan juga pesawah. Seterusnya, lagi satu ialah untuk nelayan-nelayan muda. Kita juga tengok sebab lesen telah dibekukan oleh Kementerian Pertanian ikut Akta 1982, dan saya telah mohon kepada Menteri untuk bagi lesen kepada 1,500 nelayan tanpa lesen. Dan ramai nelayan apa yang mereka minta ialah walaupun kalaupun mereka tak dapat subsidi minyak ataupun tak dapat bantuan sara hidup, tetapi bagilah mereka lesen nelayan supaya mereka dapat mencari pendapatan di laut. Sebab negeri Pulau Pinang kita ni diblesskan oleh Tuhan dengan laut yang banyak sangat ikan. Even sekarang ni ramai sangat orang-orang dari tempat lain yang datang ke Pulau Pinang untuk tangkap ikan. Jadinya ikan yang kita ada di Pulau Pinang ni ialah kita panggil pelagic fish. Pelagic fish ni ialah ikan rakyat. Ikan rakyat ni ialah ikan-ikan murah yang rakyat mampu beli. Macam saya katakan tadi, ikan-ikan aquaculture yang diternak mostly adalah untuk ekspor ataupun untuk restoran-restoran, harga dia lebih mahal. Jadi itu yang walaupun kita ada mungkin projek-projek nelayan-nelayan minta supaya
kita tengok tempat-tempat tangkapan ikan itu dipelihara. Dan saya bersama dengan Penang Institute dan juga World Fish, kami bekerjasama untuk meletakkan pasang tracker di bot nelayan di Pulau Pinang beberapa bulan ni untuk tengok di manakah tempat tangkapan ikan yang banyak di Pulau Pinang. Dan dari situ kita ada satu peta yang live, kita boleh pergi tengok online di manakah hasil-hasil ikan ada. Dan sebagai contoh, walaupun kalau kita nak buat projek PSR, Jabatan Hutan telah membuat satu plan untuk tanam pokok-pokok bakau supaya tempat ikan bermain itu dapat dikekalkan, insya-Allah. Dan juga untuk projek ZIA sebagai contohnya, Paya Bakau, saya juga telah berbincang cara-cara bagaimanakah kita boleh membuat aquaculture, projek-projek aquaculture yang lestari tanpa kita perlu menebang pokok-pokok bakau. Sebagai contohnya projek Ketam Nipah. Projek ini yang telah dilakukan oleh orang Malaysia juga, dan kami terang melihat bagaimana kita boleh membantu nelayan-nelayan kita untuk tambah pendapatan mereka dengan projek-projek aquaculture seperti ini. Mohon laluan nanti. Okey, terima kasih penjelasan yang telah dibuat oleh penanti. Cuma sikit lagi yang saya rasa mungkin perlu ditekankan ataupun diberi perhatian. Terdapat jeti-jeti yang lebih daripada 15 tahun, 20 tahun yang telah dibina sebelum ini, yang masih status tanah tersebut tu masih lagi diduduk secara tanpa kebenaran. Makna kata tidak ada TOL, dan kita juga faham bahawa unit-unit nelayan ni ada yang kita tahu unit nelayan ni dia bukan satu persatuan yang berorientasikan keuntungan, sebab dia hanya mengumpulkan persatuan nelayan setempat tu, dan kalau boleh dibantu supaya TOL tu dapat diberikan kepada mereka. Walaupun ada mungkin unit nelayan yang tidak mohon, kita minta untuk dia pemohon supaya jeti-jeti mereka ni diberikan kelulusan TOL. Sebagai contoh macam di Sungai Cenang dia ada Bosat, sebelah ada TOL, sebelah lagi tak ada. Di Taman Ilmu juga jadi saya cuba bantu. Cuma kalau kata boleh dipercepatkan ataupun diberi perhatian, sebab dia melibatkan komuniti, kalau itu salah satu cara untuk bantu nelayan ataupun unit nelayan itu sendiri. Semasa perjumpaan saya baru-baru ini dengan nelayan, semasa pemberian kotak insulasi, saya beritahu semua nelayan yang kita dalam usaha, saya telah bentang juga dalam mesyuarat Exco untuk membantu nelayan, macam saya kata, towards agropelancongan. Maknanya kena ada jeti yang baik supaya orang datang ke situ. Jadi ada beberapa jeti yang telah memohon tanah-tanah TOL, dan saya ada consult dengan PTG dan juga beberapa tuan pegawai daerah atau puan pegawai daerah supaya mereka ni memohon satu kebenaran daripada JPS supaya jeti-jeti yang mereka nak buat itu adalah mengikut spesifikasi dan reka bentuk yang baik yang dibenarkan oleh JPS. Satu, keduanya untuk memohon TOL. Ya. Okey. Okey, di samping itu untuk penggunaan teknologi terkini, Jabatan Pertanian Negeri telah menyediakan kemudahan ataupun kekerasan seperti drone untuk menjalankan aktiviti pertanian untuk membaja dan meracun di kawasan tanaman padi. Perolehan 2 unit drone bernilai 142,000 dijangka dapat membantu mengurangkan penggunaan sumber manusia. Jabatan Pertanian juga ada projek di mana anak-anak muda diberi tanah
sawah dan mereka diberi teknologi-teknologi yang baru seperti drone untuk menjalankan ataupun untuk tanam padi dengan teknologi yang terkini. Ada juga usaha-usaha oleh pihak pertanian untuk menggalakkan guna natural untuk halau pesticide seperti menanam pokok tunera, pokok ros Jepun dan lain-lain, menggunakan itik untuk makan all the siput-siput di sawah padi sebagai contohnya. Yang berhormat Bukit Tambun turut mencadangkan, lagi satu yang pasal sawah saya nak sebut di sini, lagi satu cara ialah melalui disebabkan kalau kita tengok climate change, data yang saya telah bentang ke Majlis Pemulihan Ekonomi Pulau Pinang, yang saya telah bentang data-data climate change menunjukkan berlakunya lebih kemarau, trend lebih kemarau. Jadi kita kena tengok kepada cara-cara bagaimana kita nak meningkatkan air di Pulau Pinang. Jadi saya nak habiskan sentence tu takut terlupa. Jadi apa yang kita dah mohon pada 2021 dah dapat dalam bajet ialah JPS telah menyarankan untuk bina deep well ataupun horizontal deep well yang dalam 200 meter supaya air Sungai Muda tu, yang lebihan air disebabkan kita punya yang planta yang dekat Sungai Muda dekat belah Kedah tu dia rendah kalau banding dengan Kedah. So lebihan air tu boleh disimpan, sebagai contohnya di Lahad Inding. Itu antara usaha yang kita akan buat dan masukkan dalam bajet 2021 sebagai contohnya lah. Dan juga kita sekarang dalam usaha untuk membersihkan Sungai Perai. Di Kampung Terus ada pam PBA di situ, dan kami baru ni telah memohon duit 800,000 untuk membersihkan, untuk buat 3 sabur dam di Sungai Kerih supaya oksigen dapat ditingkatkan. Bila oksigen dapat ditingkatkan, insya-Allah hasil ikan dan hasil udang akan meningkat di dalam sungai, dan ini akan membantu nelayan-nelayan sungai, dan juga supaya air yang bersih tu masuk dalam sawah, bukannya air yang ada sisa kumbahan khinzir. Ya. Okay, terima kasih. Saya tertarik dengan isu kaitan dengan sebut tadi tentang ada anak muda yang diberikan tanah sawah. Saya nak tahu di mana tempat yang diberikan sawah padi ni. Anak muda diberikan sawah padi. Yang saya tahu sawah padi ni memang semua dah diusahakan. Kedua, tentang drone. Memang saya dah pernah tengok drone. Memang agak berkesan kalau kita kekurangan tenaga untuk menguruskan sawah, kita gunakan drone. Cuma kalau boleh kita beri perhatian untuk tambahkan drone ni melalui kelompok ataupun mini estate padi yang ada di dalam kawasan Pulau Pinang. Kita kena melalui konsep ini, kelompok ataupun mini estate padi. Sebab kelompok dan mini estate padi ni mereka ada keuangan yang boleh kita gunakan untuk tujuan membeli drone, dan mereka ambil upah lah. Kelompok akan ambil upah di atas kelompok dia, ahli-ahli kelompok dia. So ini mungkin lebih berkesan. Kalau kita nak bagi kepada individu mungkin kurang berkesan dari segi kelompok padi. Dan kita satu lagi tentang isu Sungai Perai tadi. Jadi dia sebut Sungai Perai dan ada ura-ura PBA akan menggunakan air Sungai Perai untuk jadi air minuman, diproses di loji. Cuma dia berbalik kepada isu kumbahan khinzir.
Air Sungai Perai itu datangnya salah satu cabangnya daripada Sungai Kereh dan masuk ke Sungai Perai. Dan memang ikan banyak mati sebab isu ini saja. Bukan ada isu lain. Isu pukat-pukat lawan kecil ni tak banyak, tapi isu anak-anak ikan yang kita lepaskan berjuta ekor, anak udang mati kerana isu ini. Dan itu yang kita tekankan di sini supaya isu ini diselesaikan. Selesaikan secepat mungkin supaya masalah ini tidak lagi berlaku di sungai dan juga di kawasan penduduk dan juga sawah padi. Soalan berkenaan dengan anak-anak muda yang dimasukkan dalam program Jabatan Pertanian untuk tanaman sawah secara moden ini adalah di Bumbung 5, dan juga isu berkenaan dengan pembersihan Sungai Kereh. Maksud ini bukan diberikan tak sawah, diberikan khusus yang khusus tanaman padi di Bumbung 5 tu, sekolah tanaman padi tu, kolej tu. Oh, saya ingat bagi sawah padi tadi. Jabatan Pertanian dia ada 20 berapa ekar lah yang yang saya difahamkan diberikan kepada beberapa anak muda. Saya tengok berapa exactly yang telah disaring untuk masuk ke program ini. Tapi buat masa ini kerajaan negeri ada agro park di Permatang Pauh dan juga di Juru ataupun Batu Kawan. Dan sekarang ni apa yang saya telah minta daripada kerajaan negeri ialah kita nak tingkatkan land bank kita. Maknanya kalau boleh land bank yang kita ada ni, sebagai contoh ya, kalaulah kita mungkin masa mula-mula kita bagi dengan sewa yang rendah tu, ialah kita nak bantu dia masa dia mula bertapak, masa dia kira baby sampai remaja. Tetapi bila dia dah besar, dah dapat keuntungan yang besar, sebagai contoh ada yang jualan dia dah mencecah 17 juta setahun. So kalau macam tu, apa yang saya cadangkan ialah mungkin untuk juga menambah pendapatan kerajaan negeri. Sebab masa kita bantu dia, dia masih baby, dia dah remaja dan dia sekarang dia berjaya. Jadi kita, instead of kita bagi sewa yang masih rendah kepada usahawan-usahawan ini, kita buat joint venture sebagai contohnya. Mungkin kerajaan negeri ambil sebab tanah tu tanah kita, dan juga bagi mereka-mereka yang mungkin boleh pergi cari tanah sendiri yang komersial sebab dia dah berjaya, tanah-tanah ini boleh dilepaskan kepada usahawan-usahawan yang baru, usahawan tani yang baru pula untuk masuk ke kawasan-kawasan ini. Dan juga saya telah cadangkan dalam majlis economic recovery untuk Penang, ialah supaya tanah-tanah pertanian yang tidak produktif. Sebagai contohnya, kita Pulau Pinang adalah negeri yang kecil. Mungkin kita tanah-tanah yang ada kelapa sawit dan getah tu boleh ditukar menjadi tanah-tanah untuk makanan. Biar yang tanah-tanah yang kita tak berapa tidak ada produktiviti yang tinggi, kita convert. Dan juga mungkin apa yang kami bincangkan juga ialah kita boleh jadi macam negeri-negeri lain yang kecil yang invest di negeri-negeri yang mempunyai tanah yang banyak. Sebagai contohnya, itu salah satu cara untuk menambah hasil pertanian kita dan juga menambah pendapatan bagi kerajaan negeri. Maknanya kerajaan negeri bukan hanya bergantung kepada cukai tanah dan sepertinya, tapi kita juga invest dan juga buat joint venture sebagai contohnya lah. Itu yang saya cadangkan kepada kerajaan. Okey, saya akan teruskan kepada pertanian
pertanian bandar untuk MPKK? Jawapannya ialah sehingga kini sebanyak 14 MPKK telah menerima peruntukan yang disediakan dengan pelibatan seramai 175 orang peserta. Daripada 14 MPKK ini, sebanyak 7 MPKK telah menerima peruntukan berjumlah 38,000 dari penjana, manakala 7 MPKK lagi telah menerima sebanyak RM25,850 daripada peruntukan projek pertanian bandar bawah Jabatan Pertanian. Berkenaan dengan soalan vertical farming, pada 2020 tadi soalan lisan saya dah bagi banyak data juga. Anyway, sebagai rumusannya, Jabatan Pertanian telah mengadakan program pertanian bandar di 15 buah sekolah melibatkan 720 orang pelajar dengan peruntukan RM54,875. Saya tengah tengok mana yang saya belum jawab. Lagi satu usaha yang dilakukan semasa COVID di sekarang ni disebabkan ramai usahawan-usahawan dan juga dalam bidang pertanian, industri asas tani dan sebagainya contohnya kena jual melalui online. Jadi salah satunya ialah berbagai-bagai platform yang telah dilakukan seperti oleh Farma dan juga oleh saya sendiri, dan juga untuk halal dan usaha yang dilakukan untuk jual melalui Shopee dan Grab dan sebagainya. Untuk menjawab soalan Sungai Dua dan Yang Berhormat Pematang Berangan berkenaan isu pencemaran sungai kering yang disebut tadi itu di kawasan tadi Tasik Glugur, di sini suka saya maklumkan bahawa tidak ada perlanjutan masa diberikan kepada peternak babi di negeri ini. Saya ingin menegaskan bahawa enakmen peternakan babi 2016 telah dikuatkuasakan pada 1 Januari 2020. Di bawah Seksyen 54 Enakmen Peternakan 2016 telah dinyatakan bahawa peternak diberi tempoh peralihan selama 2 tahun dari tarikh kuatkuasa enakmen untuk naik taraf ladang mereka. Dan Jabatan Veterina mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan seperti penutupan dan perobohan ladang yang tidak mematuhi sistem peternakan babi moden bermula 1 Januari 2020. Walau bagaimanapun, peraturan pelesenan peternakan babi 2020 telah dikuatkuasakan pada 1 Mac 2020. Berdasarkan peraturan 37, peternak babi perlu memohon lesen di bawah peraturan ini dalam masa 6 bulan daripada tarikh kuatkuasa. Sehingga kini, Jabatan Veterina telah menerima 112 permohonan lesen daripada peternak di negeri ini yang berakhir pada 7 Oktober. Pemeriksaan ladang babi yang memohon lesen telah mula dilaksanakan bermula pada 26 Ogos 2020 hingga 31 Oktober 2020. Mesyuarat Jawatan Kecil Pelesenan Veterina telah dijadualkan berlangsung pada 2 hingga 5 November 2020 bagi tujuan membuat saringan awal hasil pemeriksaan yang telah dijalankan. Mereka telah buat pemeriksaan di kampung Kampung Selamat hari itu pada bulan Julai dan terdapat 26 ladang babi yang membuang najis direct discharge ke dalam parit, dan MBSP telah mengambil
tindakan bawa ke mahkamah sementara menunggu penguatkuasaan enactment ini pada 1 hari bulan 1 2021 oleh veterina. Laluan Yang Berhormat Penanti. Yang Berhormat, enactment ni kita pun tahu telah dibawa pada 2016. Dalam proses untuk menguatkuasakan enactment ini, kita perlu ikut kepada warta yang mana 2 tahun selepas diwartakan barulah penguatkuasaan boleh dijalankan. Tetapi apabila enactment ni dibuat dulu, semangatnya adalah supaya semua peternakan babi di negeri Pulau Pinang ini dijalankan dengan cara modern farming, yang mana closed house system. Bolehkah Yang Berhormat memaklumkan kepada Dewan berapa banyak sekarang ni up to date, berapa banyak ladang yang telah melakukan conversion daripada ladang yang terbuka kepada ladang yang tertutup? Kerana kalau kita hanya bercakap soal penguatkuasaan, ini takkan selesai. Yang lebih penting adalah apabila semua ladang ini menjadi ladang tertutup, kita harapkan dengan langkah itu semua masalah pencemaran ini akan dapat diselesaikan. Okey, kalau kita tengok data dari veterina, sebelum saya sebut data tu, saya nak sebut di sini bahawa ladang babi telah jumlahnya telah menurun dari 2014 hingga 2019. Kalau kita tengok graf dia di sini, dia dah menurun. Kalau dulu ada 188 ladang, sekarang telah menurun ke 166 ladang babi. Dan hanya kalau kita tengok jumlah ternakan, bilangan ekor babi, populasinya tidak menurun walaupun jumlah ladang telah menurun. Jadi kalau kita tengok di sini, disebabkan jumlah ladang dah menurun tapi jumlah ekor babi tidak menurun, disebabkan oleh situ kita nampak dari sini 60% daripada ladang-ladang babi itu over capacity, dan ini ada impact kepada mereka yang memohon lesen sebab dia kena ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Veterina. Sekejap, saya tengah cek jumlah yang memohon lesen. Okey, kalau di sini kita tengok 112 telah memohon lesen mengikut daerah. SPS yang paling banyak 46, yang kedua banyak SPU 63 yang memohon lesen. Tetapi mereka menghadapi masalah ladang dengan lebihan SPP ataupun over capacity. Jadi di situ maknanya bila mereka memohon lesen, mereka mesti mengikut syarat-syarat in terms of size kolam, berapa bilangan ekor babi yang kena ada di situ. Disebabkan oleh itu, saya telah berusaha untuk mencari penyelesaian. Sebagai contohnya, saya selepas mesyuarat pada 1 hari bulan September, keputusannya ialah untuk saya berjumpa dengan PNB, dan Nahrim pun datang. Nahrim sekarang telah membuat satu sensor kawalan mutu air, maknanya untuk cek adakah ladang babi itu mengeluarkan sisa kumbahan daripada ladang dia. Macam saya kata, pada bulan Julai veterina jumpa 26 yang buat direct discharge. Jadi ini adalah usaha bersama dengan MBSP bersama dengan Nahrim untuk cari jalan untuk pastikan yang tidak ada ladang-ladang babi yang keluarkan effluent yang lebih. Pertemuan saya dengan TMB sudah ada 30 projek biogas, dan ikut mereka projek-projek itu fail. Jadi mereka mencadangkan untuk saya berjumpa dengan
IWK dan kita telah membuat mesyuarat dengan IWK. IWK telah mencadangkan sebab IWK ni pakar tapi najis manusia, tapi dia ada beberapa cadangan yang telah diberi. Jadi dalam mesyuarat pada 22 September apa dicadangkan, satu ialah menggunakan teknologi supaya sisa babi itu di dalam kolam tu diletak some form of like macam something supaya dia tak keluar. Lagi satu akan dengan benda ni. Lagi satu ialah supaya ada tempat pembuangan solid, final solid. Sebab sekarang di Pulau Pinang kita tidak ada tempat untuk peternak-peternak babi itu untuk buang dia punya final solid. So beberapa peternak yang ada ladang kelapa sawit, dia akan buang di ladang kelapa sawit. Tapi yang the rest tu dia tak ada ladang kelapa sawit, masalah. Jadi ada penternak-penternak yang jumpa saya, mereka tak tahu nak buang di mana. Apa yang kita bincang dengan TMB itu, ingatkan TMB boleh ambil the final solid untuk dijadikan masuk dalam biodigester. Tetapi tapi ada syarikat-syarikat lain yang berminat dan kerajaan negeri telah berusaha untuk dapatkan syarikat-syarikat biogas, sebagai contohnya Kevaldo, supaya tai babi itu boleh digunakan masuk sebagai biogas. Mohon laluan nanti. Okey, sebelum nak menyambung soalan daripada Yang Berhormat Suruhanjaya tadi, berapa yang dah convert daripada open kepada closed system ni, tadi disebutkan 26 Jabatan Veteran dapat kesan yang membuang direct discharge ke dalam sungai dan ada tindakan sehingga dibawa ke mahkamah. Soalan saya, adakah dalam proses tempoh sehingga ke mahkamah ataupun sehingga dapat keputusan, perkara itu masih berlaku, dan sekiranya masih berlaku, apa tindakan yang diambil dan keberkesanan yang buat closed system ni, water discharge itu zero waste. Maksudnya kadang-kadang pukul 4 pagi ialah boleh kesan. So bila dah dapat detect apa semua ni, dalam tempoh proses sehingga mahkamah nak jatuh keputusan jatuh hukum tu, adakah kita membiarkan syarikat ataupun penternakan itu diteruskan berlaku kerana sistem kumbahan tersebut masih disalurkan terus ke dalam sungai yang menjadi kesan kepada penduduk sekitar akibat perkara tersebut. Sebelum 1 hari bulan 1 2021 yang akan jadi beberapa bulan ni lagi, semua kuasa penguatkuasaan adalah terletak di PBP, MPSP dan juga MBPP. Maknanya bila veteriner jumpa kes-kes di mana kita nampak ada direct discharge, sebab tu NARIM sekarang dah bekerjasama dengan MBSP untuk come out with satu sensor kualiti air supaya boleh diletakkan di ladang-ladang tu sendiri, dan jika sensor tu menunjukkan BOD lebih pada 50 sebagai contohnya, sebab saya tak sure sensor tu dia measure berapa, tapi kalau ikut enactment ini tak boleh, dia kena zero discharge, allowable hanya boleh 50 BOD saja. So diharapkan, sebab MBSP sebagai penguatkuasa yang sekarang yang boleh ambil tindakan, maknanya lesen premis tu boleh digunakan untuk mengambil tindakan sementara menunggu 1 hari bulan 1 21. Fahmi, mohon celah. Langkah yang YB sebut, panggil TMB dan sebagainya, itu satu-satu langkah yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah jangka panjang. Tapi kita nak selesaikan isu pencemaran sungai ini segera. Dan saya dapat maklumat 120 daripada 166 penternak setuju untuk menyertai program pengecualian kebenaran merancang untuk buat ladang tertutup. 120.
Dan 105 dah hantar plan merancang dan juga plan bangunan. Jadi saya ingat tak ada masalah lah, 105 ni dah melebihi daripada separuh yang bersetuju. Dan dia perlu buat lah, perlu laksana lah. Ini veteriner kena ambil langkah untuk ke arah nak laksana tu betul-betul. Tarikhnya ke 1 bulan 1 2021. So, kena terus ke arah tu. Kalau kurang peternak yang ikut sistem, dia ikut kriteria, kadang tertutup tanpa zon pemampan, ada sistem kumbahan sifar dan sebagainya. Ikut sistem ni saya ingat takkan berlaku dah pencemaran sungai. Itu yang betul. paling penting. Ya, betul. Hanya soalan tu senang kita clear. sebab tu kita menggunakan enactment ternakan babi itu. Seperti yang saya sebut, enactment tu diluluskan 2016, tetapi dia hanya dikuatkuasakan pada tahun ini 2020, sebab mengambil kira peraturan-peraturan tu di bawah Sebang Jaya dulu mengambil masa yang sangat lama. Sebab itulah tak boleh nak dibuat apa-apa tindakan yang lebih awal kan. Saya pun dah tanya pengarah kenapa lambat sangat 2016, 2020 baru nak dikuatkuasakan. Sebab Sebang Jaya dulu telah mengambil masa yang sangat lambat untuk menyiapkan semua peraturan-peraturan ternakan babi. Betul, sekarang nak turn kepada saya yang baru masuk jadi Esko masa COVID. Tapi saya saja you jolok tengok dia bangun. Tapi saya nak sebut di sini kepada Sungai Dua. Saya memang berusaha untuk, sebab tu kita masukkan drone semua. Dalam mesyuarat kita masukkan video drone semua masuk, dan saya sendiri masuk ke ladang-ladang babi tu. Sebab saya sendiri nak tengok macam mana. Sebab saya, seperti saya kata, sebab penguatkuasaan enactment tu walaupun 2016 hanya tahun ni, dan 2021 barulah veterina boleh ambil tindakan. Jadi sementara waktu tu saya ada dua cara yang saya dulu fikir, yang kami bincang pada mesyuarat 1 hari bulan September. Satu ialah menyelesaikan masalah di punca yang menyebabkan pencemaran tu. Maknanya kalau kita boleh stop sisa-sisa kumbahan babi tu dari masuk ke Sungai Kerih, maknanya stop dekat parit tu, ataupun jangan bagi dia masuk. Sebab tu sekarang ni kita letak JPS dah letak sabo dam yang kecil di parit supaya tai-tai babi tu tak masuk dalam sawah, tak masuk dalam air. Dan sebab tu saya mohon laluan untuk buat tak nak mohon laluan. Nanti saya lupa. 3 sabodam bersama dengan dolomite punya tebing, supaya tebing dolomite tu boleh absorb the organic waste daripada tai babi tu. Ni usaha-usaha yang kita lakukan, kita dah lakukan pun. Dan masalah punca tu, sebab tu saya jumpa IWK dan juga TMB. Saya tanya IWK, bawa you punya tangki-tangki tai tu, pergi hangkut semua tai-tai babi tu keluar. Sebab kita tak ada tempat untuk final discharge of the solid. Kat mana nak buang tu? Sebab tu saya approach IWK. Tetapi saya telah syorkan kepada kerajaan negeri, satu ialah pindahkan ladang-ladang. Sebab sekarang ni dalam enactment syarat dia ialah 200 meter. Ladang babi tu kena 200 meter daripada rumah orang. Dia tak boleh dekat. Kalau kita pergi ke Kampung Selamat, tak ada ladang babi yang kurang daripada 200 meter. Kalau kita sebab tu saya setuju untuk mencadangkan cadangan daripada kerajaan negeri untuk memindahkan tapak ladang tersebut ke tapak lain yang jauh lebih jauh daripada penempatan penduduk. Saya ada dalam mesyuarat pada 22 September, kami telah jumpa satu site di jauh sangat, bukan duduk dekat SPU langsung,
dan tersangat jauh daripada orang, saya tak boleh sebut di sini lah. Dan kita menengok pada usaha-usaha itu. Lagi satu perbincangan dengan Presiden Persatuan Ternakan Babi Pulau Pinang. Dia kata siapa-siapa penternak yang tak boleh ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam enactment, tutup. Kan, tutup saja. Biar kalau dia tak nak spend money untuk buat close house, sebab jualan daripada penternak babi di Pulau Pinang ialah 125 juta. So mereka perlu invest untuk buat close farm dan pastikan mereka mempunyai keluasan tanah yang cukup untuk buat kolam-kolam kumbahan yang tidak akan melepaskan discharge ke sungai dan parit. Boleh, Yang Berhormat? Terima kasih, Yang Berhormat. Pertama, Yang Berhormat. Suruhanjaya, 7 tahun lawan dengan 7 bulan. Okey. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya tadi mudah saja. Kita nak tahu berapa jumlah yang telah mohon conversion kepada closed house system. Kerana matlamat awal kenapa enactment itu dibuat, sebenarnya Yang Berhormat patut bersyukur. Dalam tempoh 7 tahun tu saya yang jadi Exco Pertanian, sebab tu enactment tu lulus dalam Dewan ni. Kalau Yang Berhormat saya belum tahu lagi. Sebab saya yang bahas enactment tu pada 2016. Saya yang the first pembahas pukul 1 pagi. Bagi saya cakap kejap. Yang Berhormat, enactment ini niat dia murni. Niat dia untuk selesaikan masalah pencemaran di negeri Pulau Pinang ni, termasuk di kawasan Kampung Selamat, yang Kampung Selamat dan Kampung Baldor. Dan kita juga ada beberapa dalam tempoh daripada 2016 itu sehinggalah kepada hari ini, saya percaya kerajaan negeri juga maklum dan ahli dewan ni maklum beberapa langkah yang telah dibuat sebelum ini, iaitu antaranya kita memaksa supaya conversion itu dijalankan sekarang, sebab untuk membina close house ini ambil masa. Sebab tu saya tanya tadi, kita faham penguatkuasaan itu akan berlangsung selepas daripada 2 tahun daripada tahun 2020 ini. Tetapi katalah daripada 2 tahun ini tidak ada usaha yang menyeluruh supaya mereka ni convert. Maknanya 2 tahun daripada sekarang masih ada lagi ladang yang akan discharge. Itu yang kita takut. Sebab tu saya mulakan soalan saya tadi, adakah boleh tak saya jawab? Okey, jawapan dia ialah Jabatan Veterina telah mengeluarkan surat sokongan sebanyak 121 surat sokongan untuk ladang naik taraf kepada ladang tertutup. Walau bagaimanapun hanya 112 sahaja ladang yang telah memohon lesen. Okey. Setakat yang ada close house yang sudah ada close house yang saya tahu hanya ada 2 ladang babi yang ada close house. Okey. Mana dia? Lagi satu, ada lagi satu undang-undang yang mungkin ramai yang tak tahu ya, ialah bukan setakat di segi enactment tu, nanti penguatkuasaan yang saya sebut 1/1 tu 2021 tu ialah 15,000 saman di bawah pengarah veterina, tetapi boleh sampai ke 30,000 dan 3 tahun penjara. Dan juga untuk kesalahan oleh penghuni tanah, pemunya atau penghuni tanah, kalau benarkan penternakan babi secara tidak sah di atas tanah, boleh disabitkan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. So kalau tanah tu milik ataupun kita sewa kepada orang lain pun, kita still boleh dikenakan tindakan saman RM100,000 atau penjara atau kedua-duanya. So untuk merobohkan mana-mana ladang yang tidak ikut syarat, maknanya close farm dan juga mengeluarkan effluent ataupun discharge, tindakan roboh hanya boleh diambil pada 1 hari bulan 1 2022. So sementara waktu tu penguatkuasaan boleh dilakukan oleh pihak NBSP dan NBPP. Disebabkan itulah
MBSP bekerjasama dengan NARIM untuk letak sensor di ladang-ladang untuk check water quality yang keluar daripada ladang-ladang babi ini. Supaya Yang Berhormat, kalau lebih 5 minit tindakan. lagi. 5 minit Oh. Saya nak cakap benda yang penting berkenaan dengan sebab denggi lah. Sebab sekarang ni sama orang takut pada COVID, tapi orang tak takut kepada denggi. Tapi kalau tengok kematian, lebih ramai penduduk Pulau Pinang. Yalah, ya. Jadi diizinkan Yang Berhormat Esko. Apa dia? Okey, saya tertarik dengan sikap dan juga pendirian Yang Berhormat tentang perlunya undang-undang yang tegas untuk mengawal pelbagai masalah dalam negeri berkaitan dengan pertanian. Dan juga soalan saya, kita juga mempunyai masalah tentang sawah tadi, iaitu banyak tanah sawah ini telah ditambak untuk jadikan rumah-rumah lot. Jadi adakah Yang Berhormat dalam way forward sebagai Exco Pertanian yang baru akan mengusulkan apa-apa peraturan ataupun undang-undang baru bagi mengawal tambakan tanah sawah ini, seperti mana peraturan mengawal peternakan babi? Kalau kita tengok akta ataupun enactment, ada 2 akta di Pulau Pinang yang memberi hukuman yang berat untuk tambakan sawah, iaitu RM500,000 dan juga penjara 2 tahun. Jadi kita tengah berbincang dengan pihak pendakwa raya supaya tindakan ataupun hukuman ni boleh diambil, sebab sekarang ni hukuman hanya bagi saman RM7,000 boleh pergi ke penjara kan, tak macam tidak, mereka tak takut. Jadi kalau saman dan hukuman boleh mengikut betul-betul apa yang dibenarkan oleh enactment dan apa yang 2 enactment yang ada di Pulau Pinang tu, dan mungkin orang-orang lain tidak. Tapi di mesyuarat SPC kita telah memastikan siapa-siapa yang macam di kawasan Pematang Pasir kan, banyak sangat tanah-tanah sawah yang orang letak lori berlambat-lambat tambak semua tu, kami hanya bagi dia 2 tahun untuk dia pulihkan balik tanah tu. Kita tak akan bagi lesen. Maknanya sekarang dia beroperasi secara tidak mengikut undang-undang, dan kami luluskan bagi dia 2 tahun untuk dia pulihkan balik tanah tu, keluarkan cari tempat lain untuk letak lori-lori sawah. Yang penting saya nak sebut pasal kes denggi ni, apa usaha yang dilakukan. Yang Berhormat boleh tanya pasal pertanian ke Yang Berhormat? Okey. Ya. Kalau Yang Berhormat nak, sebab saya nak tanya pasal saya tengok dah timbalan speaker duduk tengokkan saya kan. pasal Zia ni Yang Berhormat. Okey. Apa? Pasal Zia. Oh, Zia ya. Boleh Yang Berhormat? Boleh tanya? Tanya? Okey. Yang Berhormat, saya difahamkan sebelum ni jawapan Yang Berhormat pun mengatakan kita tunggu EIA. Ya, betul. Tetapi dalam ulasan-ulasan Yang Berhormat selepas itu, Yang Berhormat menyebutkan bahawa ada banyak pakar mengatakan Zia ni tak patut buat. Yang Berhormat sendiri bawa masuk ke PAC, pakar daripada USM sebelum ini. Saya difahamkan anggota PAC maklum saya tak tahu pun tiba-tiba ada datang untuk bentangkan tentang Zia ni. Itu masa Yang Berhormat sebagai adun lah. Saya juga dimaklumkan oleh Yang Berhormat pejabat Menteri Pertanian, ada surat telah sampai daripada Yang Berhormat minta supaya projek Zia ni tidak diteruskan. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya pendirian Yang Berhormat tentang projek Zia ini, kerana projek ini dibincangkan begitu lama dan juga tujuan dia adalah untuk kita mengekalkan industri aquaculture ni supaya menjadi satu industri yang lestari atau sustainable. Tetapi saya faham mungkin Yang Berhormat ada pendirian Yang Berhormat sendiri. Mudah untuk kami faham kerana ini juga membolehkan kami, terutamanya rakan-rakan saya seperti Yang Berhormat penaga sendiri, dapat turun berjumpa dengan masyarakat di kampung, menerangkan sama ada kerajaan negeri sebenarnya
nak teruskan ke atau tidak teruskan, dan kalau teruskan apa pendirian Yang Berhormat selaku Exco Pertanian? Saya dah turun ke semua unit-unit nelayan dan kampung-kampung di situ. Saya telah menerima surat-surat bantahan termasuk daripada ketua unit Sungai Tembus yang merupakan hanya 2 saja orang kampung. Maksud Yang Berhormat tak nak teruskan tempat lah. dengar kejap. Dengar kejap. Please listen. Hanya ada 2 peserta saja yang dari kawasan di antara 19 peserta ZIA. Yang lain-lain tu bukan di kawasan situ. Dan salah seorang daripada peserta iaitu ketua unit Sungai Tembus sendiri telah menghantar bantahan. Sebab dan juga saya juga dah pergi ke kampung. So bantahan yang mereka sebagai contoh lah, maknanya kalau dikatakan penduduk kampung nelayan-nelayan nak sangat projek ni, saya telah menerima 7 surat bantahan pada 9 Jun pada soalan saya mudah Yang Berhormat. Tak, sekejap saya nak jawab. Saya mudah. Saya tanya di dalam speaker boleh suruh dia duduk tak? Kalau tidak saya tak boleh nak jawab soalan. Subrahjaya, tolong duduk. Okay. Seperti yang saya sebut pada awal tadi, nelayan-nelayan kita, unit-unit nelayan di situ, mereka adalah mengambil hasil daripada laut. Dan ikan-ikan tangkapan mereka ialah ikan-ikan pelagic fish. Yang dimakan kita panggil ialah ikan rakyat. Kalau berbanding dengan ikan aquaculture seperti yang saya sebut tadi, harga dia walaupun COVID telah menurunkan harga tapi masih mahal. Maknanya ikan merah RM35 sekarang dah RM25 per kilo. Ikan apa lagi yang saya sebut tadi, RM80 per kilo. Ini mengikut unit-unit nelayan, mereka tidak mampu untuk buat kolam-kolam ikan aquaculture yang melibatkan kos yang tinggi. Nelayan-nelayan tak mampu, dan projek ZIA ni memberi 30 ekar untuk setiap peserta. Jadi saya faham keperluan kepada ikan, tapi kita juga kena tengok pandangan dan mengambil kira bantahan daripada unit-unit nelayan di situ. Saya dah terima 7. Sebab tu takkan saya nak biarkan. Lagi satu, penduduk di situ. Saya simpulkan mana Yang Berhormat tak setuju. Boleh tak dengar kejap? Yang Berhormat dah Dan sedang juga 130 rumah dah telah kena dia orang kata kena ada payah bakar tu disebabkan oleh bila kejadian ribut 130 rumah telah kena benda yang Berhormat sebut sebelum ni, saya faham, saya terima Yang Berhormat punya concern dan juga keresahan tu macam saya sebut tadi. Cuma saya tanya, pendirian Yang Berhormat sekarang, pendiriannya ialah kita tunggu keputusan EIA yang kita akan dapat pada suku pertama 2021. Kalau EIA lulus, adakah projek akan diteruskan? Kita juga mengambil kira Coastal Guideline yang baru. Coastal Guideline yang baru apa yang dibentangkan tidak boleh ada pembangunan di atas paya bakar. EIA lulus, ikut syarat, semua bantahan diterima dan telah diberikan pelan mitigasi semua. Contoh, saya bagi contoh, adakah projek ni akan diteruskan atau tidak pada pandangan Yang Berhormat? Kita kena tunggu keputusan EIA. Saya tanya pendirian Yang Berhormat sebab benda ni penting supaya kita tahu hala tuju kerajaan. Saya faham, it's so unclear. Kita tunggu keputusan EIA. Lepas tu saya dah kata kita dah dapat maklum-maklum. Yang Berhormat, di mana kita saya nak dapatkan satu kepastian saja sebab Seberang-Jaya tadi satu menyatakan yang Yang Berhormat penanti telah tulis surat kepada menteri mana Yang Berhormat, menteri ke alam sekitar ataupun dia cakap menteri lah. Itu saya nak tanya, Menteri adakah Pertanian. Itu dia Menteri Pertanian, adakah itu andaian ataupun ada apa-apa bukti? Sebab ini seolah-olah Seberang-Jaya menyatakan Exco Kerajaan Negeri sendiri tidak setuju dengan projek ZIA. Ini yang saya nak dapatkan penjelasan daripada Seberang-Jaya. Apa
Apa maksud dia? Sebab tu saya tanya penjelasan dekat sini yang berhormat bahagian dalam. Bila saya dapat maklumat kata ada surat kata bantah, jadi saya nak sahkan. Ini maklumat ni kira gosip. Tak kisahlah. Itu saya tanya. Gosip ke ada sahih? Itu Sebab yang tu kita saya nak tahu. Saya tanya yang berhormat. Saya bukan tanya pasal pengesahan surat tu hantar ke tidak. Yang saya tanya pendirian yang berhormat penanti sebagai Exco Pertanian Negeri. Sebagai Exco Pertanian, saya juga kena mengambil kira. Saya faham benda tu. Saya akui Sebab sekarang ni seorang yang sangat berjiwa rakyat dan sayang pada rakyat Pulau Pinang. Saya faham tu. Saya akui. Cuma bila kita sebut tentang projek ni, sebab kita kena tengok pada sejarah. Tak, kita kena tengok juga apa yang dituntut oleh 19 orang minus 2 orang. 2 orang tu yang rakyat tempatan di situ. Yang 17 orang lagi tu ialah pengusaha-usaha dan mereka. Saya telah berbincang dengan mereka. Kita boleh tukar kepada projek macam saya sebut tadi masa saya start ialah projek aquaculture Ketampa pun boleh. Kita boleh tak semesti. Kita boleh tukar projek tu kepada projek aquaculture yang tidak memusnahkan paya bakau. Kita kena ambil iktibar dengan apa yang telah berlaku masa tsunami 2004. Kita kena sebagai kerajaan, kita kena melindungi semua rakyat. Bukan hanya 17 orang peserta ziar tu. Saya kena tengok keseluruhannya. Takkanlah bila nelayan-nelayan hantar surat mohon dia punya tempat tangkapan ikan, Jabatan Hutan for example, masa kita mesyuarat task force nelayan pun dia recommendkan kita untuk tanam pokok-pokok bakau supaya ikan tempat pembiakan ikan tu semua boleh terjaga. Kita kena fikirkan food security untuk penduduk Pulau Pinang yang makan pelagic fish dalam kolam yang mampu dibeli oleh. Ikut jam pukul 5 stop. Sekarang apa? Timbalan speaker, saya belum dapat jawapan daripada sebenarnya adakah itu andaian kalau itu satu sangkaan jahat terhadap yang berhormat penanti. Dia tidak, dia beri macam gosip. Dia kata saya dengar. So yang ini satu sangkaan jahat dalam pemahaman saya lah. Kena jelaskan. Yang berhormat duduk dalam dewan ni, you dengar sendiri apa yang berhormat penanti sebut. Yang cakap hantar surat ni yang berhormat sebenarnya bukan penanti. Apa yang berhormat penanti sebut. Tuan Speaker, saya tak ada masa sama. Boleh tak saya habiskan yang dengue ni sikit je, because yang ni sangat penting. Minta sepanjang duduk sekejap untuk memerangi dengue ya. Sebab kita telah tahun ini kita telah berlaku penurunan dengue yang sangat mendadak turun. Berapa maknanya dari kalau tahun lepas beribu kes, 3,000 kes, 2,000 kes, sekarang kita hanya beberapa kes dengue saja. Jadi dengan itu kalau ikut sekarang ni berbanding dengan tahun lepas, kita ada penurunan 76.84. Maknanya kalau tahun ni setakat dengue 854 kes dengue berbanding tahun lepas 2,834 kes dan 2 kematian dengue untuk minggu ni lah. Dan chikungunya berita baik, alhamdulillah minggu ni kita tak ada wabak aktif dilaporkan. Okey, jadi usaha-usaha kita nak masyarakat Pulau Pinang ni melihat dengue seperti dia takut kepada COVID, sebab kematian dari dengue adalah lebih banyak daripada COVID. Okey, tindakan yang telah kita buat ialah satu, kita telah meminta supaya NBBP dan NBSP memberi tindakan kepada pemaju dan konsultan yang menghantar plan merancang dan plan bangunan untuk memastikannya reka bentuk bangunan tinggi high rise tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk sebelum memberi kelulusan. Sebagai contohnya, reka bentuk bumbung yang rata, patutnya dia kena design dia kena macam tu. Kalau rata dia akan jadi tempat pembiakan nyamuk. Kena tengok pada kolam air, gutter, planter box, airwell dan struktur dinding, sistem peparitan yang tidak rata dan tapak pembuangan sampah yang sering jadi tempat takungan air yang boleh menjadi punca pembiakan nyamuk. Untuk bangunan lama dan sedia ada, tempat-tempat air bertakung ni perlu diletakkan bunjut dan yang dipenuhi dengan habuk kayu ataupun sodas dan dimasukkan dalam airbag. Tindakan lain yang boleh
yang paling berkesan ialah supaya pihak berkuasa tempatan meningkatkan operasi search and destroy di tempat-tempat pembiakan nyamuk seperti bangunan dan rumah yang terbiak ataupun kosong. Jadi kita telah meminta PBT untuk menggunakan Seksyen 110 Akta Kerajaan Tempatan dan juga Akta Serangga untuk masuk ke rumah yang kosong dan terbiak. Dan di bawah Seksyen 110, jika tuan rumah tidak bagi masuk rumah atau bangunan, bagi notis 24 jam untuk masuk rumah atau pembangunan. Pegawai PBT boleh masuk ke dalam rumah untuk membuat pembersihan dan kos itu boleh diberi balik kepada tuan rumah. Yang berhormat, soalan ini dibangkit oleh Adun ke? Ya. Tak, sebab saya tengok Langkah-langkah yang diambil ya, sebab saya nak sebut di sini, kita nak masyarakat aware yang masalah denggi ni juga adalah satu masalah yang berat, bukan setakat COVID. Dan disebabkan itu pasukan-pasukan kombi kita bukan hanya sekarang dia punya skop kerja adalah untuk denggi, tapi juga untuk COVID in terms of tugas dia. Lagi satu nak beritahu yang apa yang kita bincangkan juga ialah masalah longgokan haram dan juga supaya pihak PBT menggunakan kompang yang lebih tinggi. Sebagai contohnya MBPP dah naikkan kompang ke RM1,000 dan kita nak semua parit-parit yang tidak sekata, maknanya tempat pembiakan nyamuk ni harus dimusnahkan. Lagi satu cara ialah pembiakan nyamuk dari pokok-pokok dalam rumah dan luar rumah. Jadi kita nak kempen masyarakat untuk menanam pokok-pokok yang menghalau nyamuk seperti pokok bunga teh ayam dan pokok jeramin atau pokok halau nyamuk. Pokok-pokok yang boleh menjadi tempat pembiakan jentik-jentik ialah pokok nenas, pandan nipah mengkuang, lidah jin, lidah buaya dan tanaman berpasu. Dan Kementerian Kesihatan telah mengesyorkan penggunaan My Mosquito Home untuk menarik nyamuk untuk masuk ke dalam perangkap beracun supaya nyamuk akan bawa racun ke tempat pembiakan nyamuk. Okey. Juga Pulau Pinang adalah satu-satunya negeri yang mempunyai peta denggi dan chikungunya sepertinya peta COVID. So kalau pergi ke Facebook Jabatan Kesihatan, kita mempunyai kita mempunyai peta macam COVID juga. Okey, Yang Muhammad, since kesihatan, saya nak tanya juga, apakah status TB di Pulau Pinang? Adakah sedang meningkat ataupun tuberculosis TB, penyakit TB yang juga merupakan sejenis penyakit berjangkit? Saya tak dapat satu soalan pun berkenaan dengan TB. Saya tak prepare jawapan. Okey, terima kasih. Ya. Okey, berkenaan ni Yang Berhormat Sungai Dua ada tanya soalan bajet 10 juta yang bagi kepada pihak swasta bagi projek tiram tu, duit tu pergi mana kan, soalan dia. Jawapannya ialah status projek pembenahan tiram masih di peringkat kajian semula oleh pihak NCIA. Ekoran terdapat beberapa kes kematian tiram yang diternak dan perubahan terhadap kualiti air semasa. Yang setakat ini tiada lagi penyerahan peruntukan diberi pada syarikat berkenaan oleh NCIA. Ini ialah peruntukan federal, bukan peruntukan negeri. Itu soal perikanan, Yang Berhormat Sungai Dua juga tanya bagaimana untuk membantu nelayan sungai. Okey. Rekod Jabatan Perikanan menunjukkan 559,000 ekor benih ikan telah dilepaskan sepanjang tahun 2019 dan dengan nilai RM77,725. Antara spesies yang dilepaskan ialah hutanggala, ikan lampan sungai dan ikan baung. Tapi macam saya sebut tadilah, kita dalam proses untuk pembersihan sungai. Kalau kita boleh solve problem di punca tu,
insya-Allah kita boleh bersihkan sungai dan menyumbang 136 juta liter air dari Sungai Perai. Kalau kita boleh bersihkan sungai, dan insya-Allah pelepasan benih ikan dan udang tu boleh hidup instead of mati je sekarang. Mengikut rekod Jabatan Perikanan, terdapat 88 orang nelayan yang dilesenkan dan 171 tidak dilesenkan. Baru-baru semasa COVID, saya beri kotak insulasi kepada nelayan sungai yang berlesen dan juga tidak berlesen, seramai 270 orang nelayan sungai. Dan lesen-lesen nelayan sungai boleh dimohon di peringkat jabatan sahaja. It's just that because of COVID, dia nak kena buat interview tu semua, ada SOP untuk, macam saya kata, nelayan laut untuk zon A pesisiran pantai. Saya telah memohon kepada menteri untuk memberi lesen kepada nelayan-nelayan yang tidak ada lesen, sebab ramai kita nampak penduduk-penduduk di luar bandar dan juga penduduk-penduduk yang kerja kilang, yang hilang pekerjaan. Mereka melihatkan Pulau Pinang ni dikelilingi oleh laut, dan sebab COVID, banyak sangat ikan dan hasil ikan udang, ketam di laut. Ramai yang pergi ke laut. Tapi saya dah mohon dalam mesyuarat MKN supaya diberi flexibility, jangan tangkap nelayan-nelayan kita yang yang nak mencari rezeki, sebabkan lesen tu telah dibekukan since 1982, dan 2018 hanya 62 lesen diberi kepada nelayan-nelayan yang berumur 60 tahun ke atas semasa PRU 14. Jadi saya telah memohon, sebab ini di bawah kuasa menteri, untuk memberi lesen. Kalau tak nak bagi subsidi pun, kalau tak nak bagi sara hidup bulanan pun, sekurang-kurangnya bagi lesen supaya bot mereka tidak ditangkap oleh polis maritime dan perikanan. Bilangan nelayan di negeri Pulau Pinang seramai 4,974 orang, terdiri daripada 2,743 orang Melayu 55.2%, 1,900 kaum Cina 39.6%, 46 India dan lain-lain 285. 90% nelayan di Pulau Pinang adalah nelayan pantai tradisional, manakala baki 10% adalah nelayan komersial. Seperti saya sebut, kita adalah pengeluar aquaculture terbesar di Malaysia dan juga pengeluar ikan tuna yang terbesar di Malaysia. Kita terdapat 2,421 buah vessel di Pulau Pinang. Mostly 2,308 adalah zon A. Pengeluaran adalah 77,000 tan metrik. Hasil perikanan bernilai 1.45 bilion setahun untuk seluruh Pulau Pinang. Sebab tu saya telah banyak kali mohon pada berbincang dengan rakan-rakan exco saya betapa pentingnya hasil laut kita di Pulau Pinang, sebab ia adalah satu nikmat dan khazanah yang diberikan kita, dikelilingi oleh laut walaupun kita negeri yang kecil. In terms of aquaculture, pengeluaran adalah sebanyak 35,312 metrik tan bernilai 698.4 juta, berbanding maknanya kita punya pengeluaran telah naik pada 2019 berbanding dengan 2018. Ikan hiasan kita mempunyai sedikit peningkatan kepada 1.2 million, iaitu nilai 10.8 juta pengeluaran ikan hiasan. Untuk ternakan ikan sangka,
ialah 32.1 32,152 metrik tan dengan nilai 685 juta. Pengeluaran benih ikan dan udang adalah 809.89 juta pada 2019. Lagi satu, Pulau Pinang terkenal dengan durian. Semasa COVID, ekspor durian kita dari bulan Februari sampai Julai ke Ogos adalah 9 juta. So walaupun kita dalam keadaan COVID, kita masih boleh mengeluarkan ekspor durian. Dan yang paling penting bila saya bincang dengan pengusaha durian kita, sebab Pulau Pinang ni ramai orang datang sebab nak makan durian. Dia duduk kat hotel, dia nak datang ke balik pulau, ataupun kalau kat tempat lain pun ada, Suling Hill, tempat lain pun ada, bukan balik pulau je lah, tapi orang datang ke Pulau Pinang sebab nak makan durian. Tapi mengikut pengusaha durian, yang paling penting ialah kenapa durian kita bagus, ya kita dekat dengan laut dan kita perlu jaga paya-paya bakau kita, sebab bunga-bunga durian ini dipopulatkan oleh bats, kelawar, dan kelawar-kelawar dia akan berehat di paya bakau. So paya bakau memang penting untuk industri durian kita. Sekarang ni kita punya durian-durian yang kita ekspor ke China pun kita ada sijil COVID. Sebab durian-durian kita yang diekspor adalah durian yang kita bekukan dengan nitrogen. Dan juga semasa mesyuarat pemulihan ekonomi untuk sektor makanan, kami telah mengadakan macam, kalau jual durian boleh berganding bahu sama-sama jual dengan pengusaha kelulut. Maknanya bila kita adakan, sebab saya punya approach ialah sebagai exco, saya akan duduk berbincang dengan pengusaha-pengusaha dan pergi melawat mereka dan berbincang bagaimana industri kita makanan kita dapat dipelihara. Sebab bila berlaku COVID seperti baru ni, import bahan-bahan, sebagai contohnya makanan-makanan, dia import dia punya ingredients tu daripada Amerika Selatan. Jadi bila berlaku COVID, terdapat masalah. Jadi kita perlu sebagai sebuah negeri mempunyai jaminan makanan kita sendiri. Apa pun berlaku, kalau ada blok negara lain tak nak hantar beras kepada kita pun, kita kena cuba juga. Some of the teknik yang kita tengah tengok sekarang ialah sebagai contoh padi darat, seperti yang dibuat di Indonesia. Maknanya penanaman padi di tanah-tanah kelapa sawit. Kita tengah tengok bagaimana kita boleh mengurangkan air. Ya. Cukup masa dah kot. Oh, dah cukup masa. Okey, saya dah jawab semua orang ke? Oh, yang respon time pasal ambulan tu. Okey, nak jawab yang kata ambulan tak datang-datang tu kan. Respon time bagi Hospital Sungai Bakap untuk kes keutamaan adalah 68% dalam masa 15 minit. Hospital Sungai Bakap ada 7 buah ambulan dan 15 orang pemandu ambulan yang bertugas secara 3 shift. 5 pemandu ditugaskan. Okey, ada ambulan di Klinik Kesihatan Bukit Panco, Sungai Aceh dan Bandar Tasik Mutiara. Hanya Sungai Aceh saja yang beroperasi 24 jam. Yang lain berkhidmat sewaktu pejabat sahaja. Lepas tu, tiada perkhidmatan tetap St. John di seberang Perai. Namun St. John ada menyediakan sukarelawan di Valdor, namun hanya beroperasi pada malam minggu.
Agensi lain seperti Bomba dan APM bertumpu untuk aktiviti penyelamat dan kecemasan bencana. Peningkatan kes-kes kecemasan dan limitasi yang ada menyebabkan perkhidmatan ambulan di seberang Perairan Selatan agak terhad. Dan ini dapat dilihat dalam pencapaian respontan. Namun begitu, perkhidmatan mencapai standard bagi respontan yang ditetapkan, iaitu standard ni ialah 50%. Sekarang ni diorang punya respontan ialah 68%. Oh, projek rintis yang saya cerita tu, masa saya buat tu, saya belum jadi EXCO. Sebab saya buat tahun Ogos 2019. Sebab penanti kita mempunyai 4 hotspot masa tu. Dan masa tu kita ada 20 OKP di Guak Perahu sahaja. Kan? Jadi disebabkan itu AADK dia jadikan dan saya pun berusaha, dan masa tu ahli parlimen saya Wabi Nurul Izzah sudah mempunyai program metadon. Dia ada mobile metadon di masjid-masjid. Jadi disebabkan itu, sebab tu kita mulakan. Hanya by coincidence saya juga jadi exco kesihatan. So saya dalam mesyuarat yang terbaru ni kita dah bincang supaya program rintis ini diperluaskan, sebab masalah dadah ni dia bukan hanya kita boleh sebab most of the orang yang ambil dadah ni adalah orang yang kalau kita tengok statistik dia penganggur, lelaki, muda, kerja tak berapa ada. Ini ialah statistiknya. Jadi bila kita berbincang dengan, kita ada buat design thinking baru ni dengan 15 agensi dan NGO semua, kita tengok maknanya cara dia ialah satu, kita kena fikirkan bagaimana nak tingkatkan, sebagai contohnya ekonomi di setempat itu. Mungkin mereka pergi kepada dadah, satu ialah sebab kawan, tapi dia tak ada kerja, sebab mostly of them, dan dia punya pendidikan pun setakat PMR, jadi ataupun tak belajar. Jadi kita kena fikirkan bagaimana kita boleh meningkatkan ekonomi. Saya nak sebut di sini sebagai contohnya, di kawasan yang kita menang ni, dekat Kampung Terus ni, dulu tempat ni adalah kawasan gelap yang siapa pun tak nak pergi, tak ada apa. Tapi sekarang kita dapat landscape terbaik, dan kerajaan negeri pun bagi 2 bot pelancong kepada, sebab untuk memberi semangat dan sokongan kepada penduduk dan pesawah dan nelayan di Kampung Terus. Jadi kita bagi 2 bot pelancong 25 seater supaya dan 2 bot pelancong tu nelayan bersetuju untuk bagi kepada koperasi ibu tunggal dan wanita. Maknanya wanita-wanita kampung memiliki bot ni bekerjasama dengan Kelab Rekreasi Nelayan dan unit nelayan Kampung Terus untuk meningkatkan dan membangunkan agropelancongan di situ. Jadi maknanya masalah dadah ni bukan hanya boleh ditengok dari segi bagi ubat ke macam tu. Kita kena bangunkan tempat tu, tingkatkan ekonomi dan aktiviti-aktiviti yang disukai oleh penduduk di situ, untuk supaya mereka ada alternatif lain daripada menjual dadah. Terima kasih. Oh, belum lagi ya? Yang berubah. Oh, dah nak habis dah kan? Dah habis dah, 1 jam setengah dah you. Oh, okey, final one yang dibangkitkan oleh soalan hari 15 jauh lagi. Okey, satu je, sebab tadi Wabi Tuah kan dia bangkitkan pasal isu rumah untuk orang miskin, yang pembaikan rumah tu semua. Saya dah ada kat sini tapi dah hilang. Anyway, isu pada 20 hari bulan kita akan buat bengkel di mana masalah-masalah yang dibangkitkan, sebagai contohnya bila berlaku ribut, orang susah tak ada duit untuk baiki rumahnya, dan kita ada bengkel untuk bagi bantuan peralatan ekonomi pada orang yang susah, juga bantuan bina rumah baru, dan juga
bantuan baiki rumah. Dan cara yang kita nak buat, kita nak bagi benda tu secara mudah. Sebagai contohnya, masa COVID, sebelum COVID, berlaku ribut yang sangat teruk. Lepas tu dia tak ada apa ni, geran tanah tu bawah nama dia, nama tok dia. So masa kita nak baiki rumah dia tu, kita kumpulkan duit zakat sikit, duit saya sikit sebagai adun, dan bersama dengan beberapa syarikat, kita tukar rumah dia yang kena ribut, yang tak boleh duduk, yang habis hancur tu, jadi rumah yang kita boleh bina dalam masa yang sangat cepat. Jadi macam completely new house. So sekarang ni pada 20 hari bulan ni, saya dah panggil semua daerah, kita duduk memikirkan bagaimana kita nak bantu orang-orang yang susah ni, yang rumah dia rosak, kena anai-anai, kena tukar wiring tu semua, dan juga dia tak ada duit untuk berniaga. Macam mana kita nak bantu dia dengan mengurangkan terenah birokrasi. Ya Muhammad, penjelasan ini portfolio di bawah portfolio apa yang MK luar bandar. luar bandar ya, okey. Ya. Saya saja nak kepastian. Untuk rumah-rumah di kampung, jika dalam mesyuarat jawatankuasa kemiskinan, untuk rumah-rumah di bandar macam flat, macam rumah perumahan, boleh juga masuk dalam mesyuarat itu, tapi dibiayai oleh KPKP. Ya Abang Muhammad, adakah Ya Abang Muhammad setuju dengan cadangan bayar lepas supaya fund untuk rumah baru ditingkatkan daripada 42,000 menjadi 60,000, lebih praktikal buat masa ini? Terima kasih. Sekarang ni kita kena fikir, kita ni di zaman kita kena cari jimat kos. Kita tak boleh buat cara yang, kalau macam saya kata rumah Maksu tu, kalau tengok rumah dia tu macam impossible kita boleh buat dengan, kalau pergi merawat rumah dia macam impossible kita buat rumah tu dengan harga 35,000 saja. This is a real case just sebelum COVID. Dan cara yang kita buat tu, jadi kalau cara yang dulu kita nak kena hantar ke Bipen nak kena lantik, macam ramai-ramai buat macam cara biasa, cara yang normal, yang biasa. Tapi untuk COVID, kita kena cari pendekatan yang cepat yang boleh membantu tukang-tukang rumah, yang tukang buat rumah dekat kawasan. Kita nak cari cara macam tu. Kita decentralize, maknanya bagi duit tu pada pejabat daerah, peringkat pejabat daerah. Once dia orang dapat keputusan yang dia ni layak dan boleh dibantu dan menunjukkan, katalah rumah tu tok dia, tapi dia ada macam surat perjanjian ataupun menunjukkan dia yang bayar sewa. Sebab zakat pun walaupun dia ada syarat geran tanah tu kena nama, tapi kalau menunjukkan memang dia yang duk bayar cukai semua tu, ada kelonggaran daripada prosedur, insya-Allah kita akan memikirkan benda tu. Okey, nanti sikit nanti. Saya setuju yang penanti nak baca. Saya cuma minta satu je. Hak berkaitan dengan yang dibangkitkan oleh Sungai Cik ni, ada jawapan ke ataupun macam mana? Kalau ada jawapan, kalau saya rasa panjang lagi, yang 60,000 tu ke? Yang pasal berkaitan dengan sawah bendang yang peristiwa paritan yang dibuat oleh Aida. Okey, tak apa. Sebab saya tahu dengan masa, kalau rasa ni bagi secara tulis pada saya untuk ni. Saya tengok panjang dengan fikir orang ni dah. Tulis ke Sungai Cik. Okey. Sudah okey, dengan itu. Okey, yang berhormat yang timbalan di-Pertua Datuk Ali yang berhormat, akhir kata, ayolah kita maju kerajaan Pelapinan ke arah mencapai wawasan Pelapinan 2030 bagi membangun negeri yang hijau, pintar dan mesra keluarga. Yang berhormat yang timbalan yang di-Pertua Datuk Ali yang berhormat, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, berhormat penanti mohon menyokong. Terima kasih.